Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam subjek Pendidikan Teras Islam. Kita masih lagi menggunakan buku Pendidikan Islam KSSR tahun 3, seperti yang ada dalam gambar tu. Dan kita juga masih lagi membincangkan tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Baik, anak-anak silakan kita ulang kaji balik tajuk ni. Muka surat 38. Okey. Objektif kita pada hari ini ialah yang pertama sekali menerangkan pengertian hadis dan kepentingannya, membaca hadis dengan betul dan menyatakan terjemahan hadis, dan yang ketiga menyatakan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua. Okey. Baik, Ustaz akan bacakan hadis dan maksudnya. Anak-anak silakan dengar elok dan cuba ikutlah. Okey. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Saya ulang lagi sekali. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Baik, lagi sekali. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Dawud dan At-Tirmizi. Okey. Seterusnya, anak-anak boleh rujuk muka surat 30. Saya tak pasti ni muka surat berapa. Okey, anak-anak boleh tengok gambar dalam tu. Sama je dengan gambar yang ada dalam buku teks. Kita ulang balik. Adab-adab mengasihi orang muda dan juga adab-adab menghormati orang tua. Okey, dalam gambar, dalam dua muka surat yang ada tu, adab mengasihi orang muda diletakkan di dalam kotak yang berwarna putih. Okey, manakala adab menghormati orang tua diletakkan di dalam kotak berwarna kuning. Okey, jadi anak-anak boleh bacalah pelan-pelan. Okey. Baik, Ustaz cuba sebutlah satu persatu. Baik, adab mengasihi orang muda yang pertama sekali, berbicara dengan nada yang mesra. Okey, kena sebut dengan nada suara yang rendah, yang mesra, yang tidak mendatangkan rasa takut kepada orang yang lebih muda daripada kita. Okey. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang yang muda. Okey, yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Ini kerana orang muda ni, dia memerlukan nasihat daripada orang yang lebih tua. Kerana orang yang lebih tua ni biasanya lebih berpengalaman. Jadi, kita sebagai orang yang lebih tua daripada orang lain, kita kena bagi nasihat. Okey, bagi nasihat dengan kata-kata yang baik. Okey, seterusnya, tengok muka surat sebelah tu. Melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, menunjuk contoh teladan yang baik. Okey, kerana anak-anak yang muda ni ataupun orang yang lebih muda daripada kita ni, dia akan tengok orang yang lebih tua daripada dia dan jadikan sebagai contoh. Okey, jadi kerana itu kita sebagai orang yang lebih tua kena tunjukkan contoh yang baik supaya amalan-amalan kita yang orang lain tengok tu boleh dicontohi. Baik, itu adab mengasihi orang muda. Okey, seterusnya adab menghormati orang tua. Okey, kita pergi balik ke muka surat yang sebelah kanan tu. Okey, yang pertama sekali, memanggil dengan panggilan terhormat. Jadi kita dalam budaya Melayu ni telah dibiasakan dengan panggilan-panggilan yang
yang menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua kepada kita. Contohnya pakcik, makcik, atuk, opah dan sebagainya lah. Tak kira lah. Walaupun kita tak ada pertalian dengan orang tersebut, kita masih lagi panggil mereka dengan panggilan yang terhormat. Jadi kita dah dibiasakan dalam budaya Melayu kita memanggil orang yang lebih tua daripada kita ni dengan panggilan yang terhormat. Baik, seterusnya meminta nasihat dan bimbingan seperti yang Ustaz sebut tadi. Kalau kita sebagai orang yang lebih tua, kena bimbing orang yang lebih muda. Tapi kalau kita sebagai orang yang muda, kita kena minta nasihat dan juga bimbingan daripada orang yang lebih tua daripada kita. Ini kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Mereka hidup lebih lama daripada kita. Dia orang dah nampak lebih banyak perkara daripada kita. Jadi mereka lah sumber yang tepat untuk kita minta nasihat dan juga bimbingan. Baik, kita pergi ke muka surat sebelah tu. Seterusnya memberi salam. Jadi adab antara orang muda dengan orang tua ni, orang muda kena bagi salam dulu kepada orang yang tua. Jadi kena biasakan apabila kita jumpa atau berselisih dengan orang-orang yang lebih tua ni, kita kena bagi salam. Seterusnya sopan santun dalam berbicara. Jadi kita apabila kita nak berbicara dengan orang yang lebih tua, kena sentiasa jaga kata-kata. Kita tak boleh menggunakan kata-kata yang keras, tak boleh menggunakan perkataan-perkataan yang tak baik, tidak boleh menengking. Perlu sopan dalam berbicara dengan orang yang lebih tua. Seterusnya, taat kepada orang tua. Ini sangat penting. Apa yang orang tua suruh kita buat, selagi tidak melanggar syariat, kita wajib ikut. Taat kepada orang tua. Ini penting. Kerana kalau tak taat kepada orang yang lebih tua ni, kita akan hanyut lah. Kalau kita tak ikut cakap orang tua, kita akan buat semua benda ikut suka hati kita. Lama-lama kita akan hanyut. Seterusnya, ringan tulang untuk membantu. Ini apabila kita nampak orang tua ni tak semestinya orang yang dah berjanggut, orang yang dah berkedut-kedut dahinya, orang yang dah bongkok. Orang yang tua ni bermaksudnya orang yang lebih tua daripada kita lah. Tak semestinya dia mesti seorang yang tua sangat-sangat. Jadi apabila orang yang lebih tua ni perlukan bantuan, kita kena rasa ringan tulang untuk membantu mereka. Seterusnya, bersikap lemah lembut. Yang ni pun penting. Kena bersikap lemah lembut. Baik. Seterusnya, ini yang Ustaz nak tekankan pada hari ini. Yang ni Ustaz nak anak-anak salin dalam buku tulis PTI. Salin elok-elok, pastikan selang. Nanti bila-bila Ustaz akan check lah. Baik, kesan mengasihi orang yang lebih muda dan juga kesan menghormati orang yang lebih tua. Kesan mengasihi orang yang lebih muda dulu. Yang pertama, disayangi dan dihormati. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Masyarakat hidup aman. Orang muda lebih sopan. Dan wujud kerjasama dalam semua urusan. Itu kesan mengasihi orang yang lebih muda. Kemudian, kesan menghormati orang yang lebih tua. Wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Kehidupan lebih diberkati. Memperoleh ketenangan jiwa, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir, kesan menghormati orang yang lebih tua, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Jelas Baik, seterusnya, anak-anak, seperti yang ada dalam gambar ni, sambung latihan semalam. Muka surat 42 dan 43. Siapkan dalam buku tulis, buku aktiviti ni. Nanti Ustaz akan kumpulkan lah. Yang penting siapkan. Boleh rujuk balik buku teks tadi. Dan juga video yang Ustaz buat ni.
Okey, kalau ada masalah, tak faham, tak tahu nak tanya apa-apa, silakan tanya terus, tak ada masalah. Okey? Baik, itu sahaja yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada anak-anak yang dapat meluangkan masa mendengar apa yang Ustaz sebut tadi. Jadi dengan itu saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.